Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga shalom kepada Cik Yus. Jadi sebenarnya rakaman ini saya buat adalah untuk menjawab Cik Yus. Seperti mana kita tahu, Cik Yus adalah merupakan seorang Muslim yang kemudiannya telah bertukar kepada Kristian. Dan beliau juga mengatakan bahawa tahap dia dalam Kristian itu bukan calang-calang. Tahapnya itu adalah kalau tahap pastor katanya, seorang pastor. Jadi dia kata janganlah macam seolah-olah kita ni maksudnya kita ni tak boleh Tok Sadut ni dia apalah maksudnya. Dia lebih pandai lah. Itu saya punya presumption, minta maaf, itu saya punya presumption sendirilah. Maksudnya dia bukan lekeh-lekeh lah, dia boleh fikir sendirilah. Kerana tahap dia seorang pastor. Jadi ada beberapa video yang dia buat dan dia tularkan di dalam YouTube berkenaan dengan bagaimana dia masuk Kristian, alasan-alasan dia masuk Kristian dan beberapa perkara lagi lah. Jadi saya bercadang untuk menjawab kepada Cik Yus. Tetapi oleh kerana audio yang saya buat ini, saya tidak menjangkakan satu audio yang sangat panjang. Kerana apa? Kerana kalau terlalu panjang takut orang tak dengar. Jadi saya akan buat secara berperingkat. Ada bahagian-bahagian lah. Jadi untuk audio ini saya sebutkan sebagai audio jawapan kepada Cik Yus bahagian pertama. Baik. Jadi sebelum kita nak menjawab kepada Cik Yus, saya tak akan jawab terus pada hari ini. Tapi selepas pada ini saya akan tengok pada satu video itu, setiap persoalan yang dibawa oleh Cik Yus itu saya akan jawab kesemuanya tanpa tinggal. Kerana apa? Kerana bagi saya ini adalah satu untuk kebaikan Cik Yus. Kerana Cik Yus kata dia mencari kebenaran, dia nak kebenaran. Maksudnya kalaulah kata Kristian itu betul, maka itulah yang dia pegang sekarang ni. Tapi dia nakkan kebenaran. Jadi tujuan saya ini adalah saya untuk share berkenaan dengan kebenaran itu pada perspektif saya. Dan untuk Cik Yus dan juga isteri dia yang dipanggil sebagai Kak Comel, dan juga kepada sesiapa sahaja, dan termasuk juga kepada orang-orang Muslim, anak-anak Muslim kita yang mendengar kepada audio ini. Jadi sebelum saya menjawab kepada persoalan itu, saya akan berbincang beberapa tajuk, beberapa topik secara ringkas terlebih dahulu berkenaan dengan penyaliban Jesus, berkenaan dengan kita katakan Jesus hanya dihantar untuk orang-orang Bani Israel sahaja, berkenaan dengan beberapa ayat di dalam Injil yang mana ianya adalah disebut yang disebut oleh Jesus sendiri, berkenaan dengan perbincangan sedikit berkenaan dengan Holy Ghost, dan juga untuk pada hari ini saya akan berbincang tentang mukjizat Nabi Yunus alaihissalam. Jadi saya akan bawa benda ni sikit dulu, sebab nanti di dalam jawapan kepada Cik Yus itu saya akan sentuh. Jadi apabila saya sentuh berkenaan dengan perkara-perkara ini, para pendengar sudah tahu apa yang telah saya sentuhkan tadi. Dan seperti yang kita katakan, Cik Yus sendiri ketika dia di dalam video yang saya tengok tu, nanti saya akan sentuh juga video tu. Cuma ini saya saja sebut secara santai saja. Dia kata apa yang diceritakan oleh pastor yang pada waktu dia nak masuk Kristian itu, dia kata it makes sense. Itu ayat dia, make sense. Jadi dia kata bahawa Kristian ini make sense, dan apa yang dia dapat, yang dia percaya di dalam Islam ini not make sense. Islam ini not make sense. Dan dia pun ada cerita lah, itu pun saya akan sentuh juga berkenaan dengan Islam ni, maksudnya Isyak, Subuh, Lohor, Asar dan Maghrib, dia kata itu yang menjadikan Islam. Dan dia juga kata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya solat kepada Jesus, menyembah Jesus. Dan dia juga katakan bahawa Nabi Muhammad juga tak selamat kerana meminta orang bersalawat kepadanya. Dan dia juga menyebut bahawa apabila orang Islam itu bersolat dan membaca Fatihah, dan Nabi Muhammad sendiri pun macam itu juga,
disebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang benar. Bermaksud apa? Bermaksud Islam ini masih belum ada jalan yang benar. Sebab tu dia minta untuk jalan yang benar. Itu semua kita akan sentuh satu persatu melalui jawapan-jawapan kita berdasarkan video-video yang dikeluarkan, isu-isu yang ditimbulkan oleh Cik Yu. Saya akan jawab insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan bincang satu saja, iaitu pada tarikh lain kita akan bincang yang lain pula. Kita akan bincangkan berkenaan dengan mukjizat Nabi Yunus. Dalam bahasa Inggerisnya disebut sign of Jonah. Sign of Jonah. Dia tak sebut miracle. Tetapi di dalam Bible Perancis disebut perkataan miracle. Tetapi dalam Bible Inggeris disebut sign, tanda-tanda Nabi Yunus, sign of Jonah. Dan kita pun tahu kisah Nabi Yunus. Tapi kita ceritakan sikit kisah Nabi Yunus, yang mana kisah yang saya ceritakan ini sama seperti mana yang ada di dalam Islam, dan juga sama seperti mana yang ada di dalam Bible. Di dalam Bible juga ada, di dalam Book of Jonah ada cerita pasal Nabi Yunus, yang mana secara ringkasnya apabila Nabi Yunus tidak pergi ke Nainawa, keluar naik ke atas laut, dan kemudiannya di atas laut itu datang gelombang, yang mana apabila datang gelombang itu orang kapal dah tahu dah. Depa kata ini disebabkan oleh ada orang yang lari daripada Tuhan dia. Maksudnya macam orang kata hamba abdi yang lari daripada Tuhan dia lah. Tapi dia tak tahu sebenarnya yang lari itu, kalau ikut di dalam kitab lah, dalam penceritaan di dalam Bible pun, sebenarnya yang merasakan lari itu adalah Nabi Yunus sendiri yang merasakan dia lari daripada Tuhan dia, iaitu Allah. Jadi dia kata, tak apa hukum saya, hampa semua tak berdosa, hampa tauklah saya secara sukarela, saya sanggup tauklah saya ke dalam laut seperti mana undang-undang kamu, undang-undang kapal kamu. Tapi orang kapal tak mahu. Sebab orang kapal kata, aku nampak kamu ini orang yang baik, dia kata. Lah ni tak apa, kita ada cara kita. Cara kita adalah kita buat undian. Jadi apabila dia kata buat undian, maka diundilah. Nak jadi hambuan, undian itu kena kepada Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus pun kemudiannya dibuang ke dalam laut. Dan apabila dibuang ke dalam laut, kemudiannya datang ikan paus, makan Nabi Yunus. Dan ikan paus itu selepas makan Nabi Yunus, selepas 3 hari Nabi Yunus duduk di dalam perut ikan itu. Selepas 3 hari, maka ikan tersebut pergi ke daratan dan muntahkan Nabi Yunus di daratan. Okey. Di dalam Islam maupun di dalam Kristian, ketika Nabi Yunus dibuang ke dalam laut, Nabi Yunus dalam keadaan hidup. Okey, Nabi Yunus dalam keadaan hidup. Dan ketika ikan yang datang dan memakan Nabi Yunus juga dalam keadaan hidup. Dan dia berada dalam perut ikan, dan dia berdoa kepada Allah sebagaimana yang kita dalam Quran pada sebut, berkenaan dengan ayat wazanun izahaba mughaziban tu fasanna allan nadira alaihi fanada fi zulumatin an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah ayat tu. Dia berdoa kepada Allah. Dalam Kristian pun dia berdoa kepada Allah di dalam keadaan dia masih hidup. Maka disebabkan itu disebut mukjizat. Kerana apabila kamu dibuang dalam laut, sepatutnya kamu mati, tapi kamu hidup. Kemudian apabila ikan datang makan kamu, sepatutnya kamu mati, tapi kamu masih hidup. Dan ketika kamu duduk di dalam perut ikan selama 3 hari selama 3 hari dan 3 malam, sepatutnya kamu matilah, tapi kamu masih hidup. Maka disebab itulah dipanggil mukjizat. Kalau kata kamu mati, itu bukan mukjizat. Kalau kata mati, tak mukjizat. Kerana hidup itulah mukjizat. Jadi kita kembali kepada the sign of Jonah. Jadi antara nubuwah, ataupun kita katakan antara mukjizat yang diceritakan oleh Jesus kepada siapa? Kepada orang-orang ahli Taurat di zaman dia, kepada orang-orang Farisi di zaman dia. Farisi ni siapa? Nanti kita bincang Farisi ni. Ataupun kita habaq siap-siaplah. Farisi ni, dia Bani Israel, dia ada 12 suku. Dia ada Lewi, dia ada yang daripada Nabi Yusuf dan sebagainya, dan salah satunya adalah Farisi. Daripada 12 kaum Bani Israel, salah satunya adalah Farisi. Jadi dalam kisah ni, apabila ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi datang kepada Nabi Isa lah, datang kepada Nabi Isa, ataupun kita sebut Jesus lah, datang kepada Jesus,
dan meminta satu tanda. Kan orang kita ni memang suka sangat lah jenis tu, nak minta mukjizat, nak tengok mukjizat. Tunjuk. Boleh buat apa yang kita katakan yang ajaib. Jadi dia nak minta satu tanda. Dan apabila dia minta tanda itu kepada Jesus, dan Jesus marah. Sebab Jesus tahu hampa ni bukan ikut aku pun. Duk main minta tanda dan Jesus marah. Tetapi dia bagi juga satu tanda kepada mereka. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni dia tak puas hati. Dia memang tak puas hati dengan Jesus pun. Dan dia main tu pun dia nak buat tanya dan sebagainya. Jadi perkara ini ada disebut di dalam Injil Matius. Matthew lah dalam bahasa orang putihnya, Matthew. Dalam bahasa terjemahan Melayu dia Matius. Dia ada kitab terjemahan Melayu. Saya rasakan kitab ni dibuat di Indonesia sebenarnya, tapi dia punya bahasa dia tu macam bahasa Malaysia, betul-betul macam bahasa Malaysia. Cuma ada beberapa perkataan macam lelaki dia tulis pria dan sebagainya, macam itulah. Jadi dia di dalam Injil Matius pada 12 ayat yang 12 titik-titik yang ke-38, 39 dan 40. Dalam tiga ayat ni lah. Dalam Matius tu dia ada chapter yang 12 tu. Saya tak tahu lah orang sebut chapter ke apakah, tapi saya sebut chapter lah. Chapter yang 12 tu titik-titik ayat 38, ayat 39, ayat 40. Jadi apa ayat 38 kata? Jadi ayat 38 kata, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Jesus. Guru, dia sebut guru. Saja sebutlah. Mereka pun tak percaya sebenarnya kepada Nabi Isa, kepada Jesus, tapi dia sebut guru. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Jesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu, dia kata. Itu ayat yang 39. Ayat yang 38. Jadi pada ayat 39, apa jawab Jesus? Jesus kata, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia. Itu terjemahan Melayu. Tapi saya rasa Melayu pun tak sanggup terjemah daripada hak betul dia. Sebab kalau dalam hak betul dalam bahasa orang putihnya dia sebut apa? Evil and adulterous generation. Maksudnya hampa ni orang yang jahat dan orang yang anak haram lah, kita kira. Anak daripada zina lah. Hampa ni orang jahat dan anak daripada zina lah. Jadi saya rasa sebab tu mereka pun terjemah macam lain sikit di dalam versi Melayu. Mereka pun tak gamak nak terjemah kot. Tapi dalam bahasa orang putih disebut evil and adulterous generation. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia itu menuntut suatu tanda. Hampa ni evil and adulterous generation ni nak minta satu tanda daripada aku. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Itu yang saya katakan tadi. Jesus pun tak mau bagi tanda, tak mau bagi mukjizat, tak mau bagi nubuah apa kat mereka, tapi bagi juga satu. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa tanda Nabi Yunus? Kita duduk cerita Nabi Yunus tadi ni dalam Matius 12:40 lah. Disebut sebab seperti Yunus. Dengar perkataan ni seperti. Sebab seperti Yunus, maksudnya mukjizat Nabi Isa itu sama seperti Nabi Yunus. Kalau tak sama dia tak sebut seperti. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi, maksudnya dalam tanah lah, 3 hari dan 3 malam. Jadi dua benda yang kita nak kena perhati di sini. Yang pertamanya disebut seperti Yunus, seperti Yang kedua dia kata Nabi Yunus duduk 3 hari dan 3 malam. Bukan 3 hari 2 malam, bukan 2 hari 1 malam, tak. 3 hari dan 3 malam. Demikian jugalah anak manusia. Anak manusia tu Jesus lah. Dan demikian jugalah anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi, maksudnya di dalam tanah, 3 hari dan 3 malam. Dari segi jumlah hari pun sama, 3 hari dan 3 malam. Okey, baik. Yang pertama, kalau berdasarkan Kristian, ini kira mukjizat, nubuah,
apa yang diceritakan Jesus kepada orang Kristian. Maksudnya kena betul lah. Kalau tak betul, it not make sense lah. Bagi tak Cik Yus, yang Cik Yus kata make sense tu sebenarnya not make sense. Okey Cik Yus ya, kalau tidak sama. Sebab ini seorang yang hampa anggap sebagai Tuhan hampa sendiri yang kata Jesus tu adalah Tuhan. Jesus adalah Tuhan bagi hampa. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sendiri kepada hampa bahawa sama seperti Yunus. Persoalannya sama atau tak sama? Sebab saya kata tadi perkataan seperti itu, saya suruh ingat betul-betul. Jadi seperti Nabi Yunus, sebenarnya Jesus tidak seperti Nabi Yunus. Sebab tadi kita katakan Nabi Yunus itu hidup. Ketika dibuang ke laut pun hidup, ketika ditelan ikan pun hidup, dan duduk di dalam perut ikan pun masih hidup. Maka sebab tu dipanggil mukjizat. Kalau mati tak mukjizat. Tetapi kalau ikut kepercayaan Kristian, Jesus itu ketika dipalang salib kemudiannya mati. Masuk di dalam kubur pun mati. Kemudian baru dibangkitkan semula. Jadi sama ke tak sama? Seperti ke tak seperti? Tak seperti Nabi Yunus lah. Sebab Nabi Yunus hidup. Nabi Isa tidak hidup. Melainkan Nabi Isa disalib dan kemudiannya masih hidup. Kemudian mereka ambil, mereka korek buang dalam kubur pun masih hidup juga. Tapi mereka korek, mereka tutup juga dalam kubur tu, duduk hidup dalam kubur tu. Itu lain. Tapi ini kepercayaan mereka kata mati. Bermakna tidak sama. Yang kedua, berkenaan dengan nubuah. Berkenaan dengan Nabi Yunus ini, Nabi Yunus itu dia duduk 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan. 3 hari dan 3 malam. Dan begitu jugalah anak manusia, kalau ikut ayat 40 kata, akan duduk di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Okey, baik, sekarang kita akan kira. Nabi Isa, dia kena pada waktu hari Jumaat petang. Jadi apabila masuk hari Jumaat petang, apabila masuk hari Jumaat petang, apabila orang Yahudi nampak nak masuk hari Sabtu, sebab Yahudi pun dia sama juga. Maghrib tu kan masuk hari baru. Apabila nak masuk hari Sabtu, dia pun tak mau. Ada orang duduk di palang salib pada hari Sabbath day, pada hari Sabtu dia tak mau. Jadi dia pun kalut lah. Itu yang kereta ditikam dengan tombak dan sebagainya. Dan apabila kemudiannya bermakna dia mati pada hari Jumaat malam. Mati pada hari Jumaat malam. Jumaat malam adalah satu malam. Jumaat malam satu malam. Okey. Kemudian dia pun masuk di dalam kubur. Maka berlalulah hari jadi Sabtu pagi. Bermakna dah satu malam, satu hari lah. Sabtu pagi. Kemudian Sabtu malam duduk dalam kubur lagi. Bermakna satu hari, dua malam. Hari Jumaat pagi, hari Ahad pagi, ni satu malam tau. Hari Ahad pagi, ketika Maria Magdalena pergi ke kubur tu, dia dah jumpa dah Jesus sudah ada di luar kubur. Bermakna Jesus ada dalam kubur berapa hari? Jumaat malam satu, Sabtu malam satu, Sabtu pagi, Sabtu siang satu. Bermakna 2 hari 1 malam. Kalau kata nak kira hari Ahad masuk sekali pun, Ahad pagi pun kira lah, tak apa. Bermakna 2 hari 2 malam. Sedangkan Jesus kata sama seperti Nabi Yunus juga, 3 hari 3 malam. Sedangkan dia duduk cuma 2 hari 2 malam. Jadi sekarang ni, ini yang kita katakan not make sense. Sama ada Jesus berbohong kepada kamu di dalam nubuah dia, atau dia tak berbohong tapi nubuah tu tak jadi, mukjizat tu tak jadi. Itu pun kira macam serupa bohong lah juga, sebab dia Tuhan bagi kamu. Ataupun sebenarnya kamu yang keliru. Jadi apapun dalam ketiga-tiga keadaan ini is not make sense. Jadi ini yang pertama untuk jawapan kepada Cik Yus. Saya tak masuk betul-betul lagi jawab dia tu. Tapi untuk yang pertama kali ni pun saya minta maaf sebab dah jadi 20 minit. Dia memang bincang-bincang yang benda ni dia jadi panjang juga. Kita dah ingat nak bincang pendek.
Tapi jadi panjang juga, tak apa. Tunggukan seterusnya bahagian kedua daripada saya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom juga untuk Cik Yus dan isteri dia.